الكرام والتابعين وتابع التابعين وإلى جميع أولياء الله الصالحين جميع أرواح المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita gunakan kitab andai umat ini hidup seperti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kita sampai muka surat 58, iaitu satu muka surat setengah tentang latar belakang ringkas Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang pertama, nama beliau Umar bin Al-Khattab ibn Naufal. Umar bin Khattab ibn Naufal ibn Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurb bin Razah bin Adi bin Ka'b bin Lu'ay. Ini moyang Nabi. Bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi, salah seorang moyang Sayyidina Umar, bertemu dengan, bukan bertemu, maksudnya sama dengan moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qurashi maksudnya Sayyidina Umar daripada Quraisy, daripada kabilah Quraisy. Al-Adawi daripada Bani Adi. Bani Adi Al-Adawi. Salasilah keturunan Sayyidina Umar bersatu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada moyangnya Ka'ab bin Lu'ay. Gelaran yang diberikan Amirul Mukminin. Al-Hafiz Ibn Kathir bagi tahu, seorang ulama terkenal dalam tafsir dan tarikh, Imam Ibn Kathir, dalam kitab dia Al-Bidayah wan Nihayah. Ingat bila sebut Al-Imam Ibn Kathir, antara kitab yang dikarang Al-Bidayah wan Nihayah. Sayyidina Umar mendapat gelaran Amirul Mukminin. Yang pertama yang digelar Amirul Mukminin. Apa maksud Amirul Mukminin? Amir, pemimpin. Al-Mukminin, orang-orang yang beriman. Siapa yang mula panggil Sayyidina Umar dengan Amirul Mukminin? Al-Mughirah ibn Syu'bah. Sahabat Nabi nama Mughirah bin Syu'bah. Terkenal ni. Kalau siapa selalu baca hadis akan jumpa daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Dia yang panggil, pertama kali panggil dengan panggilan Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin. Sayyidina Umar lahir pada 584 Masihi
Ni bukan gula-gula, tisu. Kata ustaz buka gula-gula pula. Sayyidina Umar lahir pada 584 Masihi. Lepas tu dengan Rasulullah macam mana? Iaitu 13 tahun selepas tahun gajah. Dia panggil Amul Fil. Tahun gajah, Amul Fil. Maksudnya dengan Nabi macam mana? Cuba fikir tak, tuan-tuan fikir tak. 13 tahun selepas tahun gajah, maksudnya Sayyidina Umar lebih tua daripada Rasulullah ataupun lebih muda? Lebih muda daripada Nabi 13 tahun. Macam tu je. Okey, satu lagi soalan untuk menguji minda subuh-subuh ni. Nabi meninggal umur 63. Berapakah umur Sayyidina Umar ketika tu? Senang lah. Berapakah umur Sayyidina Umar ketika tu? Guna akal. 50 lah. 50. Umur Sayyidina Umar 50. Lagi kita baca buku mengenai Sayyidina Umar, kita lagi kenal. Kita tahu lagi banyak maklumat tentang beliau. Kemudian lepas Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah 2 tahun. Kemudian Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar naik jadi khalifah sampai umur 63. Kan, 63. Kemudian Sayyidina Umar pun wafat. Beliau memeluk Islam pada tahun 6 kenabian. Tahun 6 kenabian. Maksudnya tahun ke-6 Rasulullah menjadi Nabi. Berapakah umur Rasulullah ketika tu? Umur Rasulullah. Susahnya kan? Susahkah? 40 campak 6. Umur Nabi 46. Umur Nabi 46. Berapakah umur Umar? Tolak 13. 46 tolak 13 berapa? 33. Ketika peluk Islam, umur Sayyidina Umar 33. Nampak? Kan? Makin kenal lah. Dalam ni dia tulis selepas Islamnya 40 orang lelaki dan 11 orang wanita sebelum daripadanya. Waktu tu di atas dunia ni orang Islam baru ada 51 orang. Lebih kurang lah dia lebih kurang macam. Waktu tu orang Islam atas dunia ni ataupun umat Nabi Muhammad yang Islam ada 51 orang. Sikitnya. Maksudnya Sayyidina Umar ni antara yang awal masuk Islam. Tahun ke-6, ingat, tahun ke-6 kenabian. Bukan 6 hijrah, 6 hijrah lain, 6 kenabian lain. Kalau dalam kitab sirah ataupun kitab-kitab tarikh ataupun kitab-kitab siar, kitab biografi para sahabat, kalau dia sebut tahun kenabian, maksudnya waktu tu maksudnya Nabi ketika tu di Mekah. Tahun kenabian Nabi di Mekah. Mereka akan gunakan tahun 3 kenabian, tahun 9 kenabian, macam tu. Tapi kalau peristiwa tu selepas hijrah, mereka akan gunakan hijrah, 6 hijrah, tahun 36, 37 hijrah contoh. Okay, berapakah jumlah yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar? 539 hadis. 539 hadis. Sayyidina Umar wafat pada tahun 23 Hijrah ketika berusia 63 tahun. Imam Ibn Kathir cerita dalam Al-Bidayah wan Nihayah bahawa Sayyidina Umar dibunuh oleh seorang hamba milik Mughirah bin Syu'bah, sahabat Nabi yang baik. Ni sahabat Nabi, dia tak kena mengena apa, bukan dia yang bunuh, hamba dia yang bunuh.
Dalam ni kita tak ceritakan secara terperinci macam mana peristiwa pembunuhan tersebut. Ketika solat subuh, dan hamba itu bernama Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, Fairuz Abu Lu'lu'ah. Dia orang Majusi. Dia bukan Arab, seorang ajam. Dia bunuh Sayyidina Umar ketika solat. Tapi Sayyidina Umar tidak syahid ketika tu. Waktu solat tu dia tak syahid, cuma darah keluar dengan begitu banyak. Kemudian akhirnya selepas beberapa hari barulah Sayyidina Umar bin Al-Khattab mati syahid. Ketika sakit itu beliau sangat bersyukur kepada Allah. Nombor satu, yang bunuh dia bukan orang Islam. Yang bunuh dia bukan Islam. Hamba abdi di bawah pemilikan Sayyidina Al-Mughirah bin Syu'bah. Dan Mughirah bin Syu'bah ni seorang pakar besi. Dia mereka satu senjata khas yang mempunyai dua mata. Pegang di tangan macam tu je, dia ada dua mata yang tajam. Jadi senjata itulah yang dia bawa ketika solat subuh. Ada tak lampu terang macam ni? Macam dalam masjid ni tak ada lah. Dia gelap-gelap sikit suasana ketika itu. Kemudian dia pun dibunuh radhiyallahu anhu. Yang pertama, dia dibunuh oleh bukan Islam, mati syahid selepas beberapa hari. Kemudian ketika itulah Sayyidina Umar meminta supaya anak beliau Abdullah ibn Umar minta izin kat Sayyidatuna Aisyah untuk beliau dikebumikan di tepi Rasulullah dan Abu Bakar. Ni contoh ni Masjid Nabawi. Tuan-tuan bayang, boleh bayanglah saya tunjuk, bukan tak tahu tuan-tuan nampak kan. Yang dah pernah pergi Masjid Nabawi, Raudhah dia tahu lah. Raudhah. Kalau sana kiblat, rumah Nabi duduk situ lah. Ni Raudhah. Kalau arah sana kiblat, rumah Nabi di sebelah situ, dengan rumah Rasulullah di sebelah situ. Iaitulah rumah Sayyidatuna Aisyah. Yang saya masukkan tu rumah Sayyidatuna Aisyah. Pintu bilik ataupun rumah Sayyidah Aisyah, hujrah, dia punya hujrah, bukan rumah sangat pun, kecil lah. Hujrah bersambung dengan Masjid An-Nabawi ataupun Raudhah pada hari ini. Kalau Nabi nak balik rumah Sayyidah Aisyah, buka pintu tu masuk tu. Rasulullah wafat, Nabi dikebumikan dalam hujrah itu. Dikebumikan di situ. Kemudian Abu Bakar wafat, dikebumikan sebelah Nabi, belakang sikit. Kemudian ada satu di tempat kosong tahun tu. Sayyidatuna Aisyah kata, tempat itu untuk aku. Kan, aku simpan tempat itu untuk aku nanti. Tapi dah Sayyidina Umar minta, dia pun korban. Sayyidatuna Aisyah berkorban. Sayyidina Aisyah ni anak Sayyidina Abu Bakar. Dia berkorban untuk diberikan tempat itu kepada Sayyidina Umar. Sebab tu hari ni kalau kita pergi ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan tulis di situ Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, belakang sikit, dalam satu bilik. Dalam satu bilik. Kemudian tengok muka surat seterusnya, bab yang kelima, muka surat 60, iaitu kekuatan fizikal Sayyidina Umar. Dia ada kepimpinan, orang soleh, ilmu yang tinggi, sampai ada hadis khas.
hadis Nabi mimpi tentang ilmu Sayyidina Umar. Nabi juga pernah mimpi tentang kesolehan Sayyidina Umar. Soleh Sayyidina Umar ni Nabi mimpi. Saya tak ingat dah. Ustaz tak ingat ada tak dalam ni. Nabi mimpi Nabi tengok ada orang pakai kain saja. Ramai. Ada orang pakai kain saja, ada orang pakai seluar pendek, ada orang pakai baju saja, ada orang pakai baju dengan seluar. Kemudian Nabi nampak Sayyidina Umar. Sayyidina Umar memakai pakaian yang labuh, meleret-leret. Lepas tu Rasulullah pun cerita kepada para sahabat. Sahabat tanya, "Fama awal tahu ya Rasulullah?" Apa kamu takwil mimpi itu wahai pesuruh Allah? Nabi sebut apa? Sebut iman ataupun ketakwaan. Hebatlah. Sudah alim Sayyidina Umar ni, takwa dia tinggi, alim. Dia seorang yang pemimpin yang berwibawa, hebat. Nombor 4, Sayyidina Umar juga seorang yang kuat. Dia seorang yang kuat. Lepas Nabi wafat, Sayyidina Umar jadi khalifah. Dia tengok ada seorang tu jalan macam buat warak, buat jalan buat macam ahli zikir ni, jalan pelan-pelan. Sayyidina Umar pergi tepuk dia belakang. Kita jalan apa, macam jalan nak mati ni. Orang Islam jalan bagi kuat. Sayyidina Umar kata jalan tegak, bukan duk buat warak, jalan kan. Apa? Sayyidina Umar kata jalan bagi kuat, gagah Islam. Sebab tu kita kena jaga kesihatan. Kalau Allah nak uji, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kesihatan kena jaga. Sebab tu makan apa semua jaga. Jangan makan benda yang membunuh kesihatan kita. Tambahan pula kena sihat. Sebab apa? Sebab nak berperang nanti. Satu hari nanti nak perang. Ni nak perang pun tak larat. Jalan baru 2 km tak larat. Letih. Kalau Allah Ta'ala uji daripada awal sakit, tak apa kan. Jangan sampai kita sendiri yang mengundang penyakit disebabkan cara pemakanan kita yang tak elok. Yang tu salah kita, dosa kita. Kena sihat. Sayyidina Umar seorang yang kuat. Dia tak suka orang buat lembek-lembek, dia tak suka. Kemudian Nabi pun sebut dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kata apa? Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Seorang Islam yang kuat Allah lagi suka daripada mukmin yang lemah. Kedua-duanya Allah sayang. Tapi satu orang mukmin yang jaga kesihatan dia sihat, kuat, dia usaha untuk jaga, yang tu lagi Allah Ta'ala suka. Yang tu lebih Allah suka. Jadi Sayyidina Umar ni dia seorang yang tinggilah. Seorang yang kuat, gagah, sihat. Dalam kitab At-Tabaqat, Al-Imam Abu Sa'ad Al-Baghdadi sebut ada seorang itu tingginya lebih 3 depa. Ustaz baru sedepa, nak dekat 3 depa. Siapa orang itu? Jawapannya adalah Umar bin Al-Khattab. Dia sangat tinggi. Sayyidina Umar kalau dia duduk dalam majlis ilmu, dia duduk, mesti dia yang paling tinggi. Dia duduk pun tinggi, nampak. Mesti nampak. Orang tahu itu Umar tinggi. Tinggi dan gagah, bukan tinggi yang melengkung macam tu. Orang hari ni tinggi pasti melengkung macam tu. Tuan-tuan tengok dalam YouTube, orang paling tinggi di dunia 2-3 orang, semua tak kuat. Semua tak kuat. Semua sakit jalan. Bukan kita kutuk orang yang tinggi di dunia ni, bukan. Kita nak bagi tahu Sayyidina Umar ni tinggi, tetapi dia sihat, bertempur, berlawan, bertempur, naik kuda apa semua. Kalau dia naik kuda tingginya Sayyidina Umar, kaki dia boleh tekan di tanah dua-dua belah.
Kita naik basikal pun tak sampai dah. Di ujung macam tu dah. Punya rendah kita ni. Naik basikal ke macam tu. Kalingan saya lah kan. Rendah, kita rendah. Sayyidina Umar bukan basikal. Dia naik kuda, kaki kanan dia boleh tekak di bawah lantai tanah. Kaki kiri pun boleh tak di bawah. Tinggi dan kuat. Orang yang tinggi macam tu, saya tengok sama macam orang yang paling tinggi di dunia hari ni. Tinggi. Tetapi orang yang hari ni, orang yang paling tinggi di dunia 2-3 orang semua tak larat. Bukan disebabkan tua, sebab tulang dia tak kuat. Nak berjalan pun lambat. Jalan hasbunallah. Jadi Sayyidina Umar ni dia tinggi, dan dia pernah beli kuda. Dia naik kuda tu baru beli dia naik, patah tulang belakang kuda tu. Kita naik kuda, tulang belakang kita yang patah. Bukan sebab kuda tu bijak, jatuh. Punya tak reti naik kuda kita ni. InsyaAllah kita beli kuda. InsyaAllah tak ada tempat lagi. Tak basikal pun tak ada tempat. Atau basikal. Okey, kemudian di Mekah waktu ni belum hijrah. Sayyidina Umar masih muda. Di Mekah ada satu tempat macam-macam di situ. Jual macam-macam pasar besar. Ada satu tempat di situ orang bergusti lawan. Siapa kuat masuk lawan. Lepas suka berlawan, bukan sampai mati, lawan ya. Dia orang suka lawan, bukan sparring, orang suka sparring. Wallahu a'lam, lama dah saya baca kitab sirah, kita tak tahu mereka berlawan macam mana. Takkan berlawan hantu kepala kot. Bukan berlawan hantu kepala, memang berlawan kekuatan tenaga. Berlawan. Kalau hari ni kita kata, kalau sparring silat, kita tahu macam mana sparring kan, tendang, tumbuk apa semua tu kan. Kalau kita kata lawan pertandingan taekwondo, kita tahu. Kalau pertandingan tinju, kita tahu lawan kan. Orang Arab pada zaman ini dia ada Mulakamah dia panggil. Macam gusti, macam tinju, lawan lah, kekuatan. Ketika itu jaguh nombor 1 dia duduk cabar orang, tak ada siapa berani. Siapa berani naik ke gelanggang. Waktu tu Sayyidina Umar ada, tapi dia tak naik. Orang pujuk dia, kawan-kawan dia. Kawan-kawan Sayyidina Umar naik pujuk, naik, Umar, kamu kuat, kamu gagah kan. Lepas pujuk dia, akhirnya dia pun naik lawan. Kita tak tahulah macam mana dia berlawan tu kan. Dia terbang ke, dia tumbuk ke atas, dia flying kick ke, dia dah kaki ke. Wallahu alam. Akhirnya dia mengalahkan Unayyah. Jaguh tinju Mekah ketika itu. Dia pun menang dan nama Sayyidina Umar pun naik lah, no? Begitu juga Rasulullah SAW, seorang yang kuat. Nabi pernah dicabar juga oleh salah seorang ketua ataupun juara tinju di Mekah. Nabi lawan dan menang 3 kali. No? Dia cabar Nabi dan Nabi lawan. Maksudnya Rasulullah bukan orang jalan macam tu, pakai sorban tutup, sorban berjalan, buat tutup, buat warak jalan. Oh, takut Allah. Ni ajaran siapa ni yang duk buat warak jalan tunduk ni? Bukan ajaran Islam. Islam suka umat dia sihat, cergas. Bukan yang berjalan masyah mumitah. Sayyidina Umar kata, berjalan, seorang berjalan yang macam nak mati kan. Bukan. Jadi yang tu saja.
kita akan sambung dalam bab 6, iaitu sebelum Islam. Keadaan Sayyidina Umar sebelum Islam dengan arak dan wanita. Dengan arak dan wanita. Itu keadaan lampau Sayyidina Umar. Dan kemudian beliau bertaubat dengan taubat yang hebat. Jadi yang tu saja. Semoga kita mendapat manfaat daripada apa yang kita baca ni. Hidup daripada kehidupan seorang manusia yang kedua terhebat di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang baik daripada Allah. Qul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.